Kementerian Pendidikan akan menambah 129 kelas prasekolah tahun ini. Keperluan itu memberi peluang kepada lebih ramai murid mendapatkan pendidikan di peringkat awal. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan, kementerian melaksanakan perluasan kelas prasekolah setiap tahun untuk meningkatkan enrolment ke tahap 90%. Keperluan itu bagi memastikan tiada keciciran murid. Perluasan prasekolah KPM berlangsung setiap tahun kerana permintaan yang terlalu tinggi dan kita nak pastikan bahawa pendidikan percuma di peringkat prasekolah, isu-isu berkaitan dengan malnutrisi, intervensi murid keperluan khas kita dapat buat daripada peringkat awal. Setakat ini terdapat 9,909 kelas prasekolah di seluruh negara melibatkan lebih 200,000 murid. Perluasan kelas prasekolah pada tahun lepas adalah 119 kelas. Fadlina dalam perkembangan lain memaklumkan sesi persekolahan 2023-2024 di Kedah diteruskan seperti biasa sehingga Rabu ini walaupun cuaca panas melanda beberapa kawasan sekitar negeri itu ketika ini. Kementerian juga sentiasa bekerjasama dengan Met Malaysia bagi mendapatkan maklumat terkini keadaan cuaca. Dan saya mohon untuk ibu bapa, guru-guru dalam masa 4 hari berbaki dan seterusnya apabila cuti sekolah ini mesti pantaulah keadaan anak-anak. Jangan lupa minum air, maknanya dalam keadaan-keadaan tertentu untuk pantau kesihatan anak-anak. Kita juga ada garis panduan berkaitan dengan cuaca ini yang memang sentiasa kita ingatkan dari semasa ke semasa di peringkat sekolah khususnya. Fadlina terdahulu menghadiri majlis penyerahan cek curah bantuan awal persekolahan peringkat negeri Kedah di Kolej Vokasional Sungai Petani 2, Sungai Petani. Kebocoran paip dasar laut antara penyumbang kepada masalah ketidakcukupan bekalan air di Pulau Langkawi selain daripada fenomena El Nino. Ia sekaligus meningkatkan kadar peratusan air tidak berhasil Non-Revenue Water NRW di Kedah. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd sadar dalam kenyataan berkata, paip dasar laut yang terdedah ini kerap berlaku kebocoran disebabkan beberapa faktor. Antaranya aktiviti pukat tarik oleh nelayan, aktiviti memancing laut dalam dan faktor usia paip itu sendiri. SADA kini dalam usaha untuk melaksanakan projek pembaikan paip dasar laut secara menyeluruh. Ia kini sedang memasuki fasa penyediaan dokumen tender dan akan melalui makmal pentaksiran nilai pada bulan Mei 2024. Projek ini dijadualkan bermula pada Ogos dan dijangka siap pada Januari 2025. Susulan kejayaan menghimpunkan lebih 78,000 penonton skrin gergasi perlawanan bola sepak Piala Asia. Kementerian Belia dan Sukan menyarankan pihak berkuasa tempatan PBT untuk mewujudkan satu lokasi tetap untuk siaran skrin gergasi tersebut. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh, perkara itu telah disuarakan dalam perjumpaan bersama-sama Exco Sukan Kerajaan Negeri sebelum ini. Beliau berharap pihak PBT boleh melabur dalam mewujudkan layar besar ini kerana ia memberi impak yang baik kepada rakyat. Jadi selepas kita buat, kita lihat dia diterima baik program itu oleh rakyat kerana walaupun ditayangkan di RTM, disiarkan di RTM, tetapi mereka suka datang dengan kawan-kawan duduk santai tengok football match. Itu sebab masa Piala Asia baru-baru ini 1:30 pagi Bukit Jalil penuh dengan rakyat keluar. 1:30 pagi keluarga, anak-anak semua keluar. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan padang bola sepak sintetik di Kampung Kumpulan Langkawi, Kedah hari ini. Padang bola sepak sintetik yang pertama ini telah siap dibina pada 2 Januari 2024 dengan kos RM3.5 juta. Beliau berharap padang sintetik bakal menjadi medan mencungkil bakat baru bagi sukan bola sepak negeri dan seterusnya boleh mewakili negara. Fasa pertama Gurney Bay yang dibina atas tanah tebus guna melibatkan kos RM221 juta di Pulau Pinang telah dibuka kepada orang ramai. Ketua Menteri Chow Kon Yew berkata, keunikan Gurney Bay adalah persiaran yang terletak betul-betul di sebelah laut dengan pemandangan pantai. Fasa pertama taman ini menampilkan pelbagai kemudahan, antaranya taman permainan, taman untuk sukan luncur, kios,
tandas dan tempat letak kereta terbuka yang meliputi lebih 27 ekar. Ribuan pokok juga ditanam bagi mencantikkan pemandangan sekitar. Di fasa pertama sudah ditanam 1,500 batang pokok, manakala 3,041 lagi akan ditanam di bawah fasa 2. 10,000 pokok renek telah pun ditanam di fasa 1. Dan kita jangka dalam 2 tahun, 5 tahun sehingga 10 tahun wajah Geni Bay akan bertukar kerana dengan kematangan pokok-pokok, maka kita akan wujudkan suasana yang berbeza. Fasa 1 Geni Bay mengambil tempoh lebih setahun untuk disiapkan selepas pecah tanah pada Mei 2022. Fasa kedua menampilkan kemudahan seperti tempat letak kereta bertingkat, pusat penjaja, sudut pandang, jeti taksi air, tandas, pantai dan laluan taman air, kawasan komersial dan runjit dan lebih banyak tempat letak kereta terbuka.